sejahtera. Hari ini kami membentangkan kajian kes tim pelaburan Pak Menteri, salah satu penipuan keuangan terbesar negara. Untuk memahami bagaimana ribuan rakyat terperangkap, kami tunjukkan semula taktik dan situasi sebenar. Bro, apa khabar bro? Kabar baik, lama tak jumpa you. Ya. Kenapa kita datang hari ini sini? Hai bro. Bro, yang ni ejen yang saya cakap dulu. Hai Jen. Bro, 500 je. Nanti bulan depan 1,500 dijamin. Iya kali ganda, tak sangat-sangat. Tapi okey lah. Bro, jangan percaya benda macam ni. Kalau terlalu indah, selalu tipu. So macam mana dah experience sekarang? Kami sudah cek semua akaun. Tiada apa pelaporan benar. So ini semua Ponzi scheme? Tidaklah. Semua pelabur tahu risiko. Encik Osman, rakyat Malaysia rugi 9.9 juta. Ada komen? No. Kes ini bermula di Taiping, Perak, tapi kemudian merebak satu Malaysia sampai melibatkan lebih 50,000 pelabur. Individu utama ialah Osman Hamzah atau lebih dikenali sebagai Pak Mantelo yang menguruskan skim melalui syarikat skim pertama Berhad. Dari luar, nampak macam pelabur hal ada syarikat, ada sistem, ada pengikut. Tapi, bila disiasat, ya, sebenarnya operasi deposit haram. Agensi-agensi besar seperti Bank Negara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia terpaksa masuk campur tangan bila aliran duit dan aduan semakan tak masuk akal, terutamanya pada hujung 1980-an. Secara ringkas, latar belakang kes ini mempamerkan bagaimana satu individu yang pandai memanipulasi harapan dan ketamkan masyarakat dalam membina skim yang akhirnya menghancurkan ribuan keluarga. Kronologi skim ini bukan sekadar jadi naik cetu. Ini sebenarnya mencerminkan kitaran tipikal skim cepat kaya seluruh dunia. Pada tahun 1972, menubuhkan skim pertama Berhad. Ini paksa groundwork. Syarikat ditubuhkan secara sah, tapi tujuan di belakang tabir bukan untuk menjalankan laporan sebenar. Sebaliknya sebagai platform mengumpul duit deposit. Pada tahun 1980 hingga 1988, fasa pertubuhan agresif. Di sinilah skim ini meletup. Testimoni penyokong terutama pelaporan awal memainkan peranan besar. Bila orang pertama dapat duit lumunnya, word of mouth meledak dan menarikkan ribuan pasaran besar baru. Ponzi bergantung pada kelajuan tubuhkan pelaburan, bukan untuk penjagaan. Pada tahun 1989, sebuah besar-besarnya bank negara sedar alirkan keuangan ini tidak termasuk akal. Jumlah deposit terlalu besar, tidak aktiviti pelaburan, peluang tak logik. Maka secara penuh dilancarkan. Polis menjabat pejabat dan rumah Pak Mantelo. Dokumen dirampas semua berbuktikan ini ialah deposit haram. Pada tahun 1997, pendakwa rasmi Osman Azim didakwa bahawa PAFA diwujudkan untuk kawal institusi keuangan bila syarikat kecil mula bertindakan macam bank, ambil deposit untuk melangkarkan serius. Pada awal 1990, sabitkan. Setelah proses mahkamah panjang beliau disabitkan. Kes ini menjadi kes rujukan dan sejarah Malaysia kerana skala penipuan dan kesalahan yang meluas. Ringkasan, kronologikal ini tunjukkan perjalanan skim yang kesihatan menyebabkan pada awal, besar secara tidak terkawal. Akhirnya runtuhan bila realiti dapat disembunyikan lagi. Modus operandi cara penipuan. Nak faham tentang skim ini, senang je saya menjelaskan kepada anda. Ia klasik Ponzi scheme. Pertama kali, topeng legitimasi syarikat ditubuhkan. Dengan wujud syarikat, pejabat resik dan struktur formal. Ia mencipta gambaran pelaporan sebenarnya. Janji, ulangan luar biasa,
Pulangan tinggi adalah umpan paling kuat. Bila seseorang diberitahu anda boleh dapat pulangan 30 hingga 40% setiap beberapa minggu, ia mengatasi logik kewangan. Bayaran dividen awal untuk keyakinan pelabur. Di sini ramai orang terpaksa. Pelabur awal memang dapat duit, tapi duit itu bukan keuntungan, tapi duit pelabur baru masuk. Tiada pelaburan sebenarnya dijalankan. Tiada projek, tiada business plan, tiada pipeline keuntungan. Semuanya hanya pusingan duit. Mengembangkan melalui kepercayaan dan tekanan sosial. Ramai pelabur mempromosikan skim ini kepada keluarga dan kawan-kawan. Bila kita buat orang lain rugi, kita sendiri rasa bersalah. Jadi, kita terus ajar lebih ramai untuk kawal. Ini membuatkan network perkembangan macam penyakit berjangkit. Kebergantungan penuh pada aliran duit. Bila aliran ini perlahan, sebab semakin ramai nak keluarkan duit, skim runtuh. Itulah kematian klasik Ponzi. Kesimpulannya, skim ini survive bukan sebab dia bijak, tetapi sebab orang percaya. Bila kepercayaan hilang, skim itu pun mati. Hukuman dan keputusan mahkamah. Bahagian ini penting untuk faham kenapa kerajaan ambil tindakan yang keras. Disabitkan bahawa Bafia adalah undang-undang seperti mengawal sebarang aktiviti deposit. Bila seseorang ambil deposit tanpa lesen bank, ia dianggap sebagai ancaman kepada sistem kewangan negara. Keduanya, denda besar dan penyitaan aset. Tujuannya untuk pulihkan sebahagian kerugian, hentikan keuntungan tidak sah dan jadikan pengajaran kepada pemain lain. Seterusnya, pengharaman operasi sepenuhnya. Bukan saja dia kena denda, seluruh syarikat dilarang beroperasi. Ini memastikan skim tidak boleh bangkit semula dalam bentuk lain. Akhirnya, impak undang-undang jangka panjang. Kes ni menjadi turning point kepada penguatkuasaan Bafia dan kemudian digantikan oleh undang-undang yang lebih ketat seperti Akta Perkhidmatan Kewangan. Jom kita tengok kesan terhadap individu. Kehilangan simpanan masa depan. Ada yang simpan bertahun-tahun, duit nafsu investi, duit persaraan, duit beli. Bila skim jatuh, semua hangus. Tiada pampasan, tiada refund. Buat pinjaman bank untuk melabur. Ini paling tragik. Ramai yang percaya janji pulangan tinggi sanggup buat hutang 5,000 hingga 20. Bila skim kantor, mereka tetap kena bayar hutang tambahan interest. Bayangkan setiap bulan gaji kena potong, tapi pelaburan tak dapat 1 sen pun. Masalah mental dan trauma kewangan. Bangsa rasa dipermalukan, tipu dan hilang malu. Ada yang tak berani cerita kepada keluarga. Ada yang kurung sebab rasa bodoh sangat percaya. Hilang kepercayaan kepada sistem kewangan. Selepas kena sekali, ramai jadi takut pada apa-apa pelabur. Skim ini tak cuma ambil duit. Dia ambil keyakinan, masa depan dan kesejahteraan mental ribuan orang. Kesan terhadap masyarakat. Kesan dalam skala komuniti pun besar sebab skim ini tersebar macam jangkitan sosial. Stigma terhadap pelaburan. Lepas skim tumbuh, masyarakat jadi skeptikal. Apa-apa pelaburan halal pun kena double check. Skim, saham, koperasi, unit trust, semua jadi susah nak dapat kepercayaan. Hubungan keluarga, ada yang bergaduh sebab aja ahli keluarga menabur sekali. Bila kena tipu, mereka saling menyalahkan. Ada adik-beradik yang bermasa muka bertahun. Nilai sosial berubah. Orang mula rasa kalau pulangan tinggi sangat mesti tipu. Ini baik sebenarnya, tetapi ia lahir daripada kesakitan yang besar. Normalisasi cepat kaya. Haiwan Kimbe, walaupun skim ini kantor, ia mencetus budaya try and error skim lain. Tak cuba mana tahu akhirnya munculannya banyak skim lain pada 90-an dan awal 2000-an. Jom kita tengok kesan terhadap ekonomi. Di peringkat ekonomi makro, kerugian bukan setakat 9.9 juta dari poket pelabur, tetapi kesan tayang ke atas aktiviti
ekonomi semasa. Lebih mendalam, aliran wang keluar dari sektor produktif, yang sepatutnya masuk ke perniagaan sebenar, pelaburan berdasar dan perbankan telah didebukan dalam sistem Ponzi yang tiada nilai tambah. Ekonomi setempat terjejas. Taiping dan kawasan sekitar mengalami kejatuhan perbelanjaan pengguna kerana ramai hilang simpanan. Bila orang tiada duit, kedai terpaksa kurangkan pekerja, perniagaan kecil slow dan juga hutang tak berbayar. Bank terkesan ramai yang buat pinjaman untuk pelabur. Bila tak dapat pulangan, pembayaran lambat atau tak mampu bayar. Ini tinggikan risiko NPL, non-performing loan, kerosakan keyakinan ekonomi. Bila rakyat percaya, pelaburan pun boleh tipu yang menurunkan engagement kepada institusi kewangan, instrumen simpanan dan juga pasaran modal negara. Jom kita tengok kesan terhadap kerajaan. Kerajaan terpaksa campur tangan secara besar-besaran, bukan sahaja siasatan tapi perubahan dasar nasional. Penjelasan mendalam, pindahan Undang-Undang Kewangan Mafia iaitu Banking and Financial Institution Act diperketatkan untuk memastikan sesiapa yang kumpul deposit wajib berlesen. Lebih kuasa kepada BNI, iaitu bank negara dan dapat kuasa lebih besar untuk premis, buku akun, tamatkan operasi dan juga sita aset pengendali skim haram. Kempen Kesedaraan Nasional. Kerajaan mula buat poster, ceramah, iklan TV tentang bahaya skim cepat kaya. Kesedaran kewangan moden bermula dari sini. Polisi kawal sedia kewangan diperketat termasuk prosedur amanah, audit syarikat pelaburan, standard license dan juga semakan background operasi. Meningkatkan reputasi negara untuk tarikh pelabur asing. Malaysia kena tunjuk sistem kawat sedia yang tegas. Kesimpulan bahagian untuk ini. Kalau kerajaan tak bertindak tegas pada masa itu, Malaysia mungkin akan sikit cepat kaya versi evolusi yang lebih bahaya sekarang. Pesan jangka panjang, ini bahagian tak ramai sebut tapi sebenarnya penting. Kes ini menjadi kes study di universiti yang jadi turning point untuk industri kewangan Malaysia yang membuka jalan kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Moden yang jadi rujukan bikin untuk skim-skim lain Safi, Swisscase dan juga Pak Mentelur 2.0. Jangan percaya pulangan luar biasa tanpa risiko. Jangan akan saya lihat sebelum melabur. Integriti penting dalam urus kewangan. Laporan saya sentiasa telus dan berkawan. Elakkan keputusan tergesa-gesa. Kes ini mengingatkan kita integriti lebih mahal daripada sebarang skim cepat kaya.